Okey, Assalamualaikum semua. Okey, kita ambil masa yang singkat sebab saya pun tak ada cerita pun. Coach dah cerita pasal saya tadi. Okey, senang, saya lebih gemar cerita pengalaman trading saya, style trading saya. So kalau pada siapa-siapa yang boleh rasa nak follow, silakan. Tak follow pun tak apa, tak marah, tak paksa. Okey, sebenarnya satu benda yang paling penting lah bagi saya sebelum kita mula trading. Saya nak tanya, kat sini semua orang bekerja, ada pendapatan bulanan tak? Kebanyakan semua kerja kan? Boleh tak? Sebab sebelum ni saya tak ada share, saya rasa benda ni agak penting juga. Dia berkait dengan duit. Bila duit ni emosi lah. Bayangkan kita nak sahut cabaran coach tadi yang kata trade low risk, jaga capital, survival. Okey, semua orang dah kerja. Anggap je kita trade untuk belajar dulu. Bukan make money kena set dulu. Aku trade bulan ni, abang kata Serenas tadi dapat 1-2% pun tak apa. Sebab benda ni bagi saya asas penting untuk menjadi seorang trader yang profesional. Sebab benda ni kalau kita tak mula sekarang, bila lagi? Sebab kita trade, memang semua orang trade, saya pun trade nak tambah pendapatan, nak tambah income. Tapi kita mulakan dengan niat tu. Boleh kan? Sebab benda-benda ni kira kalau bagi saya dia melibatkan emosi. Bila kita trade tanpa tekanan, nak cari duit lebih, nak bayar duit kereta ke, duit rumah ke, ataupun yelah belanja, nak benda-benda yang mewah. So kita ada tekanan tau. So kalau boleh lepas ni trade dengan santai, depo dengan wang lebihan yang kita ada, sekurang-kurangnya 100 USD okey kot. Sebab kata kalau 50 USD ni bukan tak boleh trade, tapi takut tak cukup modal. Sekurang-kurangnya lah. Itu bab emosi, bab modal kena clear lah. Dan berbalik kepada technical, macam biasa lah. Saya trade kebanyakannya ikut macam 100% lah macam coach ajar. Saya pun tak ada yang pelik-pelik, tak ada yang canggih-canggih. Cuma sekarang macam biasa kita nak trade, pastikan pilih pair yang sesuai. Dan yang paling penting, kena analisa daripada monthly ke H1. Saya ada borak beberapa orang tadi, brother-brother kita. Dia tengok H1 ke bawah je. H4, day 1, weekly, apatah lagi monthly. Tapi bukan kata tak boleh, tapi jangka masa lama tu kita sebab tak respect bigger time frame. Sebab tu kita sesat jalan. So lepas ni kena set dalam otak. Apa pun bermula daripada monthly. Kena ingat tu, monthly, weekly, daily, H4, H1 sekurang-kurangnya. Okey, daripada itu asas yang paling penting pagi tadi kita ada belajar. Mungkin ada yang tak dapat ataupun ada yang lama-lama yang dah tahu, alah CTU, CCU semua senang je. Tapi kalau ada yang masih belum, yang tu saya tekankan pastikan, ini penting, nampak macam simple tapi benda ni penting. Sebab kalau kita nak analisa daripada monthly ke H1, CT dengan CC pun kita tak kenal, macam mana nak analisa kan? Okey, yang tu penting CT dan ciri-ciri dia. Tak apa, nanti kalau ada yang tak faham boleh tanya lepas seminar pun tak apa, sebab saya nak jimat masa Okey, seterusnya, kalau boleh, ini antara kira saya punya lah. Bila dah analisa daripada monthly ke H1, kita cari 3 TF. 3 TF yang selari. Kalau tak ada, cari pair lain. Sebenarnya banyak pair. Jangan rasa aku ni nak trade gold je, aku tak boleh trade EU, GU, Pele Aziz. Kan? Pair lain boleh trade, apa masalahnya? Tapi yelah, dia dah jatuh cinta dengan gold. Tak apalah, saya trade silver, saya mengalah.
Padahal saya trade gold dulu. Cik. Tapi tak apa, tak ada masalah sebenarnya. Dia sebenarnya kunci dia nak trade gold tapi gold tak ada setup. Dia buat apa? Tanya Aziz, dia buat apa? Dia tak trade lah. Dia pergi jalan-jalan, dia pergi Kelantan, pergi Pahang, pergi Bentong daripada Putrajaya. Gila dia. Tapi itulah sebab dia tak trade, dia selamat lah. Cuma kita ni dah lah fokus satu pair, lepas tu cari entry, padahal tak ada setup. Sideway pula tu. Tiba-tiba masuk entry salah, break. Dengan pengawalan MM tak jaga, MC. Yang tu kita tak nak. Kalau boleh, untuk yang baru dan lama pun rasanya boleh untuk kita follow, cari yang setup yang jelas. Contoh sekurang-kurangnya H4 ada CCU ataupun CCD. So dari situ kita boleh tunggu. Sebab macam dulu pun kita galakkan tunggu H1. H1 pun boleh sebenarnya kalau ada setup. Dia kena tengok H4, berpandukan H4. Ada yang tanya saya, ni saya share sikit. Ada yang saya tanya saya, boleh tak tunggu H1? Boleh sebenarnya. Tapi kena tengok H4 dulu. Andai kata H4 dah, contoh buy CCU, imagine sendiri Yang mana tak boleh imagine, tak apa, nanti lepas ni kita ni lagi. Contoh H4 CCU, dah tentu SCZ1 di MA ping, betul? Tapi kita nak entry di H1. Kita tengok H4 tu dah touch belum MA ping. Kalau sudah touch, nak kata kebarangkalian untuk entry di H1 tu adalah. Tapi belum touch, jangan PO lah di H1. Kemungkinan dia akan cari H4 dulu. Begitu juga daily dan weekly. Faham konsep ni Kalau ada SCZ1 di weekly, InsyaAllah ada entry di daily. Saya cakap tak 100% tapi kebarangkalian tu ada. Kena ambil tu sebab kita kalau boleh kita tak nak entry main PO je. Yang mana akaun besar okey lah. Yang cukup-cukup makan ni 001 akaun standard pun kalau gold. Kalau H1 saya rasa entry 1 PO 2 sampai H4 pun dah sakit margin sebenarnya. So benda-benda ni kena jagalah. Alright, itu bab entry. Okay, exit. Exit ni ada dua jenis. Satu exit TP dan juga exit cut loss SL. Ada yang menggunakan, saya ambil TP dululah. Okay, TP terdekat adalah MA berlawanan lah. Contoh kalau kita dah buy di SCZ1 MA pink, TP pertama adalah MA purple. Tengok pada BB jugalah. Kalau BB buka, kalau nak hold jugalah. Tapi antara tips-tips yang aku selalu share, yang saya rasa profitable dan agak mudah mendapat profit dan terjamin, median. Median ni bermakna TP separuh. Anda kata kadang-kadang kita ni duk harap, contoh H4 duk harap TP tu sampai ke MA purple. Pernah tak? Entry at MA pink, tiba-tiba tunggu MA purple tak kena-kena. Lepas tu sampai turun balik. So dalam masa yang sama kita ambil separuh je. Lock TP dulu. Kalau turun lagi, layer lagi masuk. Sebab tadi dah close, kita atau PO ataupun instant balik. So dari situ kita akan dapat lah. Tapi kalau lama dalam RTSPT, nanti kita akan ajarlah isi 39 tu sampai dia break macam mana. Nanti ada lagi lebih dalam. Itu intermediate lah. InsyaAllah mungkin satu hari kita yang sama, kita akan upgrade knowledge kita ke arah tu. Sekarang saya tak boleh cerita lah. Okay, seterusnya itu TP, MA purple ataupun kalau atas lagi top BB lah. Dan untuk yang paling selamat adalah BE, break even positif, BE SLTP ataupun apa lagi nama ni. Okay, SLTP ni kita set SL atas pada entry kita. Tak kisah berapa pip. Ada yang tanya saya, buat 8 pip boleh? 6 pip boleh? Boleh, asalkan atas sikit pada spread lah. Sebab dia letak bawah pada spread, kadang-kadang kena merah juga.
So atas sikit pada spread. BE tu ramai orang tak suka, tapi kena suka juga sebab itu adalah salah satu untuk menyelamatkan akaun kita. Sebab kalau dia turun balik memang sakit hati, tapi masih profit. Dan seterusnya, coach kalau nak cut beritahu. Saya intai daripada sini. Tak, satu benda yang menarik lah, kenapa saya panggil Dani, pasalnya satu ialah salah satu sumbangan dia yang paling besar dalam royalty, selain dia support dan juga dia suka melayan kerenah orang, which is saya nak ban dia sekali nanti. Maksud saya ialah ni, dia selalu bantu orang yang macam tak ada tentu hala dan dah lalu tuju balik dari segi trading. Itu saya nampak benda yang dia buat secara langsung dan tak langsung lah. Maksudnya memang nampak dia sengaja buat dan tak buat lah. So boleh sharekan Dani hari ni, apa yang selalu you bantu orang ataupun ada satu case study yang menyebabkan orang tu ada perubahan trading. Kat mana biasanya masalah normal trader jumpa you dan macam mana you bantu dia dan ada perubahan pada dia. Sebab saya nak kongsikan resepi itu jugalah. Sebab Dani bercerita lah konsep dia trading. Dan dia adalah seorang yang sangat jaga risiko dan dia cut loss tempat sesuai. So kita kena tengok tempat berbeza. Ada orang, dia dengan Dani akan berubah cara di trading. Ada orang adalah dengan saya berubah trading. Ada orang mungkin dia jumpa Abang Azmi, Borak akan berubah trading. Ada orang mungkin jumpa Wan, mungkin jumpa Mira, mungkin juga jumpa Aziz, saya akan panggil Aziz selepas ni. Faham tak? Setiap orang tak sama pasal experience dia dan juga sikap, attitude dia berbeza. Faham tak? Macam, jadi point saya sekarang ni, ada tak Dani boleh kongsikan pada orang ramai, pada kawan-kawan kita kat sini, yang apa yang sebenarnya elemen yang selalu orang problem, dan bila you share benda tu dia ada perubahan dari segi trading dia. Kita bukan cerita dari segi profit 100 jadi banyak ke, bukan point tu, tapi ada perubahan dari segi trading dia. Contohnya yang saya cuba bantu Pian tadi, saya kata ialah you kena bertanggungjawab. Kan? Point tu simple, macam tak ada kaitan dengan teknikal, tetapi itu merubah hidup saya dan mungkin merubah cara dia trading. Mungkin masa singkat ataupun mungkin masa akan datang. Kan? Dani silakan. Okey. Kebanyakan yang jumpa saya ni semuanya yang dah pernah trade. Yang newbie kosong ni saya sukalah, tapi dia orang ni senang sikit. Bukan kata susah nak ajar kan, tapi senang sikit sebab dia zero. Yang tu saya letak tepi sekejap. Kebanyakan yang jumpa saya dah trade 3-4 tahun tapi masih tak jumpa rentak. Boleh buat profit tapi dia orang heran kenapa Cikgu Dani boleh konsisten. Kebanyakannya soalan ni konsisten, bukan pasal tak boleh trade. Dah pandai baca trend, dah tahu exit plan apa semua, tapi tak boleh konsisten. Itu yang saya banyak share lah. Sebenarnya benda-benda ni itu yang mula-mula tadi saya tekankan, emosi, modal, duit, kewangan kita, keluarga kita, kesihatan kita. Benda-benda ni nampak macam benda tak ada kena-mena. Tapi itulah 2 tahun lepas saya follow Foundation Mastery di Times Square, depan ni je. Daripada situ saya terbuka minda. Terima kasih coach. Sebab sebelum ni saya tak terfikir apa benda yang nak menapis. Apa benda. Tapi sebenarnya itulah kunci dia. Sebab saya banyak share, benda tu dia datang daripada dalaman. Bila kita nak trade, kalau ini bagi yang dah ada ilmu yang zero tak apa, kita ajar kemudian. Ini yang dah loss, yang kenapa forex ni bukan untuk aku. Kita balik, kita relax balik, tenang balik. Cek masalah kita. Kadang-kadang benda tu kita tahu tapi buat juga tak ada kekuatan tu. Kekuatan tu mana kita buang pangai lama. Tabiat ni susah. Tambah-tambah yang bermula saya kalau dalam grup ramai yang anti juga saya, sebab saya ni nampak macam anti FM sebab kebanyakannya yang FM ni tak jadi orang coach. Saya kesian. Patut jadi apa? Tak jadi orang ni bermaksud tak hebat mana pun. Tak, saya nak bagi tekanan tadi. Patut tak jadi apa? Jadi Aziz ke? Saya nak cakap macam tu. Tapi tak sampai hati pula. Tak, Aziz dia FM ada ilmu. Ni maksud saya tak ada ilmu. FM time kena ikut market, profit 4K malam tayang profit 4K. Okey lah. Saya ketawa sinis. Faham tak ketawa sinis? Dalam hati saya, okey. Kalau dia faham dia macam Aziz, dia faham dia high risk, SL bawah cantik. Okey fine, ni dah lah player kau SL tak nampak langsung pun.
Account pula tak payah cakap lah. Tengok margin level bukan bawah 1K, bawah 100. So benda-benda ni kena jaga. Okay, potong lah tadi coach. Silap. Okay, kita sambung balik yang tadi. Bila sebut Ustaz Aziz, lari topik. Kita skip Aziz sekejap sebab nak jimat masa. Okay. Sebab benda-benda ni kita kalau nak dapat satu disiplin ni, satu satu sikap yang dulu. Sebab trader ni dia ada masing-masing punya sikap. Dengan tamak dia, dengan degil dia. Tak nak berubah, tak nak dengar cakap orang. Saya lah tu. Tapi tak kena tak apa lah. Kalau dah kena terduduk, dah masuk AKPKP, insolvency, account bank kena freeze, Aziz kan? Baru time tu, aku sedar. Baru aku sedar. So kalau boleh saya nak kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, abang-abang saya yang rasa nak bangun sama-sama, kena berubah daripada awal. Benda-benda ni kena ubah. Nampak macam simple, tapi benda ni kalau kita tak mula hari ni, memang tak akan jadi sampai bila. Sebab kena nekat. Aku kena berubah. Sebab tak ada siapa yang boleh berubah aku kecuali aku diri aku sendiri. Sebab emosi ni penting. Kalau kau belajar 100 teknik pun, benda ni tak jaga, tak boleh. Sebab daripada hati kita dapat kontrol jiwa. Yang kata pengawalan emosi. Daripada situ kita duk cerita, kalau cikgu forex ni biasa, jaga margin. Jaga MM. Tahu jaga MM tu apa? Jauh. Masuk 001. Takkan akaun 10K masuk 001. Itu benda-benda tu cakap senang lah. Cuba try tengok. Ramai orang cakap senang. Saya pun pernah cakap. Banyak kali cakap. Last seminar first yang kat sini yang saya kena 400 Saya cakap CCU buy. Bila ada CCD cut loss, saya hold. Bukan orang lain saya. Tapi okay, saya bagi tahu coach saya hold sebab nak tunggu day one. Saya sell tau gold. Tiba-tiba day one pun CCU. Bayangkan daripada H4 kalau saya cut loss tak sampai $1 pun. Tapi okey lah, saya antara budak degil juga. Bayangkan yang saya yang kira tak adalah pandai sangat, tapi dalam jaga. Bayangkan kita dalam jaga pun kena, apatah lagi yang open. Yang tak ada, tak apa aku try aje. MC depo lagi. Kira sekarang dah bulan 9 nak masuk bulan 10. Dah 10 kali depo. 100 USD darab 10. Dah. Banyak ni. Yang tu tak nak. So saya nak kata marah tu taklah. Teknik MC depo bukan kata tak boleh, depo boleh. Akaun lain lah, akaun high risk. Aziz dia kata, aku geram lah kat ni. Last dia depo bila? Tak, saya depo, serius. Tapi bukan pasal depo MC. Kita tambah. Nanti coach akan cerita lah. Okay, bab untuk yang paling penting untuk ketahanan tu sebenarnya, cari poin-poin yang saya rasa agak penting selain daripada belajar teknikal. Yang ni kena, orang cakap teknikal 30%. Tapi ada orang ambil mudah. Tak apa, aku nak belajar pengurusan teknikal, dia tak belajar, tak mahir pun tak boleh juga. Penting teknikal, sebab tu saya tekankan juga. Belajar CCU, CTU, CCU, CCD, semua. Benda-benda tu kena mahir dulu. Bila dah mahir, baru kita masuk ke step satu lagi. Pengawalan tu penting, pengawalan MM, kontrol. Account tu lah, kalau boleh jangan ada satu. Kalau boleh lah Tapi kalau yang cukup-cukup, saya faham. Kalau ada satu pun, anggap satu account tu periuk nasi dia. Ini antara tips yang saya share seminar last. Saya rasa workable juga. Ada yang
share dekat saya, dia anggap satu akaun tu periuk nasi dia. Kalau MC bermakna periuk nasi dia terbalik, anak dan bini dia tak boleh makan. Dia kena anggap sampai macam tu sekali. Sebab bila kata 100 USD MC depo lagi, tak ada lah feel tu. Kita nak feel seolah-olah ni periuk nasi. Saya rasa benda tu ada 2-3 orang yang dah follow. Alhamdulillah bulan ni dia PM saya, dia profit daripada 100 USD dia dapat 26 USD. Bermakna lebih pada 20%. Alhamdulillah. Sebab benda-benda tu kena jaga. Sebab kalau tak jaga, siapa lagi nak jaga? High risk kita ada cara dia. Cuma kita tekankan benda-benda ni. Kalau masih gagal jaga akaun ni, saya rasa jangan mimpi lah kot. Jangan beranganlah nak ada akaun high risk. Sebab benda-benda ni pun tak boleh jaga, apatah lagi high risk. Rugi kan, sayang duit. High risk kepada satu benda yang tak pasti, buat apa? Kita buat yang pasti dulu, yang nampak depan mata dulu. Yang nampak depan mata dulu.